طقمه. وبعدين السنه ان انا هروح هناك وواحد مش عايز يكفر.
पैसा تقبل الله. يلا يلا ما في مشكلة. تقبل الله. يلا يلا. تحرك يا سيد. تحرك يا سيد. يلا يا اخ في مسكان زيارة قبر الرسول دور نمبر 1. يلا يا سيد بليز دونت ستوب دونت ستوب هير يا مسلم. جزاك الله خير. يلا جزاك الله خير يا اخ. الله يسلمك. الله يرفع قدرك يا كريم. خليه بس. يلا يا شيخ جلان 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 يا مسلم. يلا ضيفك في مسكان يا مسلم. يلا يا اخ يلا يا مسلم جزاك الله خير. يلا يا ضيف الرحمن. هذا المجال اخوانك المسلمين. هذا المجال اخوانك المسلمين. بليز اللي دونت ستوب. جزاك الله خير. دونت ستوب بليز يا مسلم. مسلمون. कबूतर दिखाया था।
jangan bertunda. Kelar di mana? One minute, please. 1 minute. Okay, sekarang kita berada di Masjid Quba. Masjid Quba ialah masjid yang pertama dibina dalam Islam. Jadi dalam hijrah, Nabi bukannya pergi ke Masjid Nabawi dulu. Nabi singgah di Masjid Quba. Masjid Quba ni asas taqwa. Dia maknanya dibina di atas dasar taqwa. Jadi maknanya masjid ni kira dalam Islam ni kira lebih kurang letak dia nombor 4 lah selepas daripada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. La tashaddur rihal illa salah satu masjid. Tidak ada masjid, tidak perlu disuruh kita untuk pergi melawat ke mana-mana kecuali 3 masjid ni, iaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kelebihan dia, apa kelebihan di Masjid Quba ni? Kelebihan dia bila kita, Nabi sebut, bila kita ambil wuduk di rumah, kemudian datang solat 2 rakaat, pahala dia seperti menunaikan 1 umrah. Masya Allah. Jadi siapa yang dah buat 4 umrah dah, jadi 5 umrah, pahala dia. Jadi sama-sama kita ambil wuduk. Kalau kita ni ambil di hotel lah. Ambil di hotel, masuk dalam masjid, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat duha, sesuai waktu duha kita sampai. Selamat datang ke Masjid Quba.
এদিকে যান, কে নামাজ পড়ে। মেহমান কোথায়? Sekarang ni kita berada di kawasan ladang kurma lah. Okey, ladang kurma. So di sini kita beli kurma. Kalau nak beli kurma, beli kurma. Tapi dia macam dia tengok ajwa dia ada banyak jenis ajwa tu. Ada ajwa alia, ajwa dia tu lah kan. Yang alia tu paling tinggi lah yang mahal. Kalau contoh nak beli tu di sendiri tu, bolehlah beli yang paling elok lah. Kan? Yang ini memang yang memang Madinah punya lah. Madinah. Ajwa ni sebenarnya dulu ajwa dia adalah ajwa yang kurma yang paling rendah kualiti dia masa zaman Nabi. Ajwa tu dia dulu adalah kurma yang biasa-biasa. Tapi selepas Nabi tanam dia jadi kurma yang paling terbaik. Luar biasa. Kelebihan ajwa lah. Okay, kalau nak makan es krim ajwa dekat malam lah. Alah, stok lama kan. Buah basah. Mas sejuk letih akhir ni baru simpan lah. Welcome Malaysia, halal 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 halal. Halal ya Malaysia, halal. Ini bermasalah. Sakit minum. Makan gitu kamu lah. Getar tangan baby. Okay. This time. Umpan. Umpan tadi. Yang minum gua kali ya untuk kejak keluar ya. Jadi kuliah.
ais. Tak, dia tak ni, dia buat air batu. Yang ni buat air batu aja. Tak ada air. Oh, macam tu. Berapa rial? Tersebut tadilah masjid termasuklah Masjid Salman Al-Farisi. Ada sedikit kesan sejarah peninggalan khandak ataupun korek parit tu. Kita hanya lalu tak turun. Sebelah kanan. Okey, tu kesan-kesan parit. Nak turun tak? Ha? Nak turun kan nak tengok saja? Tengok je. Okey, kita tak turun, kita tengok ini je lah. Tu ada jemaah-jemaah. Sebab saya dah panas di Uhud nanti. Agak panas lah. So, kita bersih tengurur lah. Ayo. Okey, itu sebelah-sebelahnya adalah kesan lah ni. Masjid-masjid dia ni lah ni, kecil-kecil ni. Tu masjid 7 tu. 1, 2, kan? Tu. Ini Jami' Khandak ni maknanya masjid yang dibuat oleh kerajaan adalah. Kita panggil Masjid Jami' ni maksudnya masjid yang ada sembahyang Jumaat. Kalau tulis kata Jami' tu, maknanya masjid yang sembahyang Jumaat lah. Okey. Dia tu sebelah depan tu ada lagi. Tu masjid 7 tu maknanya kecil je masjid dia. Dulu ni tempat di mana ada sejarah berlaku sesuatu, maka dijadikan masjid. Kan? Macam rumah ke, tempat berlaku sejarah apa-apa. Ni nampak gitu tak parah kan? Supaya nanti nak mari lagi. Jadi kita hanya berjalan sajalah. Kita nampak lah tu. Itulah betul maksudnya keadaannya, masjidnya kecil-kecil macam tu je lah. Yang 7 tu yang tinggal hanya ada 5 saja. Kalau nak gambar bolehlah bergambar daripada cermin empat bolehlah. Tak muka kot tu selfie nampak lah. Okey, dikatakan inilah khandak tempat parit yang dikorek tu kan. Situlah. Di antara tebing-tebing tu. Yang diubah kiblat. Itu pun kita lalu sahaja. Sekarang dah diubah lah menjadi masjid moden. Sudah diubah menjadi masjid moden. Masjid asal dia dah tak ada lah. Sebab dulu masjid asal dibuat daripada pelepah tamar dan juga batang tamar. Dibuat semula tu. Makna Uhud tu sendiri bermaksud tak bersambung, maknanya ahad seorang Uhud. Ahadun satu. Bukit ini tidak bersambung dengan bajaran gunung yang lain. Apa spesialnya? Kan? Spesialnya gunung ini disebut dalam hadis. Jika kita ingin melihat bukit yang ada dalam syurga nanti, maka ziarahlah ke Bukit Uhud. Maknanya Uhud ini adalah salah satu bukit yang akan ada dalam syurga nanti. Ini maknanya salah satu bukti, maknanya benda yang ghaib tapi Allah dah tunjuk nyata di dunia. Dalam hadis Nabi sebut ya, Bukit Uhud adalah salah satu daripada bukit-bukit yang ada dari syurga. Jadi Alhamdulillah sekurang-kurangnya kita belum lagi ke syurga, tapi kita dapat bergambar dengan ataupun dapat bertemu dengan syurga. Dan Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi dan juga Abu Bakar, Omar dan juga Osman naik Bukit Uhud. Ketika naik Bukit Uhud tu, Bukit Uhud tu nak bergerak, nak sambut Nabi. Kan? Dia tak sambut, dia sambut Nabi. Tapi Nabi kata tetaplah, jangan bergerak wahai Uhud. Sesungguhnya di atas kamu terdapat Nabi
Abu Bakar As-Siddiq dan juga 2 orang yang akan mati syahid. Masa tu belum lagi. Dia sebut kata akan mati syahid 2 orang daripada yang naik ini. Aku bersama dengan Abu Bakar dan 2 orang yang akan mati syahid. Rupanya 2 orang itu ialah Umar dan juga Osman. Okey, dan bukit itu pun berhenti. Jadi bukit ni kisah dia ialah berlaku satu peperangan yang dipanggil Perang Uhud pada 7 Syawal tahun ketiga Hijrah Nabi. Ketika itu kaum muslimin berperang dengan kaum kafir musyrikin. Kaum muslimin hanya ada 100 orang sahaja. 1000 orang. Manakala kaum kafir ada seramai 3000 orang. Dalam tentera Islam yang ada 1000 orang tu pula, ada 300 orang tentera Islam itu yang orang munafik. Orang yang hipokrit, yang munafik, yang mengaku nak perang. Dan mereka inilah mengundurkan diri daripada peperangan. Dekat-dekat nak perang, pakat tarik diri. Sebab itu ada hadis Nabi yang mana lari dari medan perang itu antara orang yang berdosa besar. Lepas tu dalam peperangan ini 70 orang mati syahid. Dan antara yang mati syahid ialah yang paling dahsyat dan dipanggil Sayyid Syuhada. Sayyid Syuhada itu dipanggil kepada Sayyidina Hamzah. Yang mana kita baca dalam sejarah jantungnya dirobek kan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Jadi Nabi sangat sedih dengan peristiwa yang berlaku, dan di antara sahabat yang lain yang mati ialah Abdullah Jahsy, Mus'ab bin Umair dan juga Hanzalah bin Abi Amir. Jadi 70 orang syuhada dimakamkan dalam di sini. Okey, antara sejarah yang kita perlu belajar daripada peristiwa ini ialah sikap kepatuhan kepada arahan daripada ketua kita. Contohnya dalam perang tersebut tentera Islam dah menang, tetapi tentera-tentera memanah yang berada di atas Bukit Ramamah tu, Ramah kan, bukan Ramah tu, Bukit Ramah tu, Bukit Panah tu, mereka ni tak sabar dah nak turun, nak ambil harta rampasan perang. Nampak macam tu, maka tentera yang diketuai oleh Khalid Al-Walid, waktu tu dia bukan Islam lagi, Khalid Al-Walid naik ke belakang dan terus panah tentera Islam. Jadi itulah puncanya, dan disitulah terjadinya kematian ramai para syuhada, seramai 70 orang syuhada di Bukit Uhud. Jadi kita akan turun tengok bas kita kat mana, dan kita akan pergi, dan nanti kita akan balik ke sini. Okey. Itu Jabal Rumah. Okey, sekarang kita berada di Jabal Uhud. Okey, Jabal Uhud. Kita tengok Jabal Uhud ni dia besar, tapi dia berlaku peristiwa dalam peperangan Uhud yang melibatkan 1000 tentera Islam dan juga 3000 tentera kafir. Dalam peperangan ini sepatutnya Islam menang. Tapi kerana ada di situ berlaku peristiwa, di antaranya ialah ada munafik dalam tentera Islam. Bukan 300 orang daripada 1000 orang tu, maknanya 300 tu adalah tentera munafik kan. Jadi mereka ni dekat-dekat nak perang, mereka tarik diri nak perang, dan ini mengakibatkan tentera Islam kena kerja kuat. Dan tapi lepas tu tentera Islam dia ada tentera memanah yang hebat, dan dia duduk di atas bukit ni lah kan, di atas bukit ni. Tapi Nabi dah pesan, kalau benang ke apa berlaku, jangan turun daripada Bukit Uhud. Tapi selepas tentera Islam dia yakin menang, maka dia dapat harta ghanimah ataupun harta rampasan perang yang banyak, maka tak sabar nak turun. Hanya ada tak silap tinggal 6 orang sahaja sahabat Nabi yang kekal di atas Bukit Uhud tu, Jabal Ramah tu kan, bukit memanah tu. Dan akhirnya dan akhirnya dah jadi tentera kafir jadi diketai oleh Khalid Al-Walid. Masa tu sebelum masuk Islam, naik kat belah belakang dan diambil, dan akhirnya
berlakulah kekalahan umat Islam sebab diserang hendak pula. Ini teknik perjuangan, dan apa yang kita dapat belajar di sini ialah dalam kita sebuah negara ke sebuah organisasi ke, kita kena duduk dalam satu, kena ada ketua dan kena patuh arahan yang diberikan sekiranya tidak menyalahi dengan syariat. Itu pengajaran yang kita ambil. Okey, ini depan syuhada. Dalam peperangan ini 70 syuhada yang terkorban. Okey, dia terkorban dalam peperangan Uhud. Di antaranya ialah Sayyidina Hamzah yang dikenali sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu kepada syuhada. Siapa Sayyidina Hamzah ni? Sayyidina Hamzah ialah bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramailah kita tengok orang yang datang ziarah, jadi ada adat ziarah kubur, kena jaga. Kita tidak boleh bertawassul ataupun minta doa dekat kubur, tapi kita datang adalah ihtiram ataupun menziarahi kubur, memberikan al-Fatihah, memberi salam kan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Jadi di situ ada ditulis larangan-larangan. Boleh tengok dekat situ, dia dah buat dah dalam pelbagai bahasa. Sebab ada yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan syirik yang melanggar hukum-hukum Islam. Okey. Jadi ada tak tulis bahasa Melayu? Tengok situ. Tak ada? Bahasa Inggeris ya. Okey, jadi di sinilah boleh tengok apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Jadi kita macam biasa, macam kita ziarah kubur. Kita ziarah kubur di mana-mana sahaja, kita ada adab-adab. Ketika menziarahi kubur, di antaranya tidak boleh serkahkan Fatihah. Ni kubur para syuhada, 70 syuhada yang meninggal. Fatihah, kita berdoa supaya nanti di akhirat kita duduk dengan mereka. Sebab mereka ni boleh bawa orang yang mati syahid, boleh membawa orang lain bersama dengan mereka. Ini adalah makam para syuhada yang mati syahid. 70 orang syuhada di sini. Mereka dimandikan. Tidak dimandikan sebab mati syahid.